我们一起祷告。 Mari kita bersama-sama masuk dalam doa. 天父，我们来到你的面前， Allah Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. 你是创造我们的主， Engkau ada Tuhan yang menciptakan kami. 你明白我们心思的主， Engkau ada Tuhan yang mengisi hati pikiran kami. 让我们的灵走向你， Biarlah roh jiwa kami mengarah kepada Engkau. 请你对我们说话。 Dan biarlah Engkau berfirman kepada kami. 我们把这一段的时间恭敬交托， Kami serahkan waktu ini dengan hormat ke dalam tangan Tuhan. 我们恳求圣灵在我们当中工作， Kami mohon Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. 洁净你两位卑微的仆人， Menyucikan kedua hamba-Mu yang hina dina 能 ini. 够把你的真理传讲的清楚。 Boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas. 求你造就每一个弟兄姐妹， Kiranya Engkau mengiluminasi setiap jemaat-Mu. 求你复兴我们的生命， Kiranya Engkau membangkitkan akan kerohanian kami. 听我们祷告。 Dengarlah seluruh doa kami. 奉了耶稣基督圣名求， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 各位弟兄姐妹，大家平安。 Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. 非常高兴在主日里面，我们能够一起来到主的面前，享受上帝的爱，领 Sangat 受他的话语。 bersukacita sekali di hari Sabat ini kita boleh datang ke rumah Tuhan, boleh menikmati firman Tuhan. 今天我们的主题就是一个智慧的选择，你要悔改或者要灭亡。 Saudara, tema kita pada hari ini ada satu pilihan bijaksana. Saudara mau bertobat atau mau binasa? 我们打开圣经，在马可福音第1章14节到第15节2节。 Mari kita membuka Alkitab, Injil Markus pasal pertama ayat 14 dan 15. 我先用中文的念给大家听。马可福音第1章14、15节，圣经这样说：约翰下监以后，耶稣来到加利利，宣传神的福音，说：日期满了，神的国近了，你们当悔改，信福音。 Firman Tuhan berkata demikian dalam Injil Markus pasal pertama 14 dan 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. 各位弟兄姐妹，在主耶稣传讲福音的过程里面， Saudara, dalam proses Yesus mengabarkan Injil, 悔改是一个很重要的信息。 pertobatan merupakan satu topik firman yang sangat penting. 好像我们刚才看的这2节的经文， Dan seperti yang kita baca kedua ayat ini, 主耶稣说：“神的国已经近了， Tuhan Yesus berkata bahwa kerajaan Allah sudah dekat. 你们应当悔改， Bertobatlah 归向耶稣， dan biarlah engkau berpaling kepada Tuhan 相信这个福音。” dan percaya kepada Injil ini. 圣经里面也是如此， Alkitab juga demikian, 常常提醒我们 berulang-ulang kali mengingatkan kepada kita 要回到上帝的面前， harus kita kembali ke hadirat Tuhan. 离开罪恶， Biarlah kita meninggalkan dosa. 把所有的偶像都要把它破坏，把它丢弃。 Maka semua berhala harus kita hancurkan, harus kita buang. 所以悔改是一个圣经里面一个很重要的题目。 Oleh sebab itu pertobatan merupakan satu tema yang sangat penting di dalam Alkitab. 这个悔改可以对那一些还没有信主的人来说， Dan pertobatan bagi mereka yang masih belum percaya Tuhan bisa dikatakan demikian, 就是叫他们回到神的面前， yaitu agar mereka kembali ke hadirat Tuhan 领受耶稣基督里面的福音， dan menerima Injil dari Yesus Kristus 还有离开世界的罪恶。 dan juga meninggalkan dosa-dosa dunia. 但是悔改也是可以对那一些已经信了主的人说。 Tetapi pertobatan juga bagi mereka yang sudah percaya kepada Tuhan. 我们虽然信了耶稣， Sekalipun kita sudah percaya pada Yesus, 我们不是完全的人， kita bukan manusia yang sempurna 我们也还有很多的软弱， dan kita masih punya banyak kelemahan 我们常常会跌落罪恶里 dan 面， kita seringkali bisa jatuh di dalam dosa. 而且有一些的罪是我们喜欢做的， Dan mungkin ada sebagian dosa yang suka kita lakukan 我们重复在做的， dan kita berulang-ulang kali kita lakukan. 而且这个罪就好像一个很大力的捆绑
捆绑着我们，没有办法成 Maka 长。 dosa itu seperti satu belenggu yang begitu kuat membuat kita tidak bisa bertumbuh. 因此，上帝常常对我们说 Sehingga dengan demikian Tuhan seringkali berkata kepada kita, 要回到他的面前。 biarlah kita boleh kembali kepada Dia. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 在圣经里面，悔改是一个很关键的词。 bahwa dalam Alkitab itu pertobatan merupakan satu kata kunci yang sangat krusial. 什么意思？一个关键的词呢？ Apa artinya satu kata kunci yang krusial? 这个悔改可以决定我们可以成为一个成功的基督徒，或者成为一个失败的基 Dan 督徒。 pertobatan itu bisa memastikan kita menjadi seorang Kristen yang berhasil atau seorang Kristen yang gagal. 有一个基督徒界里面的一个作者， Saudara, ada seorang Kristen, dia seorang penulis demikian. 他说：“我们怎么样能够把我们整个灵命的这个行程很圆满的结束呢？ Dan bagaimana kita dalam perjalanan rohani kita bisa kita akhiri dengan sempurna. 按照这个人的这个研究， Maka menurut penyelidikan daripada orang ini, 在圣经里面的人物， maka tokoh-tokoh di dalam Alkitab 只有30%能够把他们这个属灵的行程很圆满的这个 hanya 结束。 30% mereka yang bisa menyelesaikan perjalanan rohani mereka dengan sempurna. 而且大部分的他们没有办法能够很圆满的结束他们的生命。 Dan kebanyakan mereka tidak bisa dengan sempurna mengakhiri kehidupan mereka. 为什么这样子呢？ Dan mengapa bisa demikian? 它是关键就是这个悔改这个字。 Dikatakan kata kuncinya itu adalah di dalam pertobatan. 我们看几个这个圣经的人物， Dan kita melihat berapa tokoh-tokoh Alkitab. 第一就是扫罗， Yang pertama adalah Saul. 他是以色列个第一位的国王， Dia adalah raja pertama dari bangsa Israel. 他是上帝恩膏的高王， Dia adalah raja yang diurapi oleh Tuhan. 他是开始掌权的时候有很好的名声， Maka ketika dia mulai menjabat menjadi raja, dia punya reputasi yang sangat baik. 但是他有一个刚硬的心， Tetapi dia punya satu hati yang keras, 不愿意悔改的心， satu hati yang tidak mau bertobat, 不要改变的心。 satu hati yang tidak mau berubah. 所以他做王一段时间的时候， Maka dia menjadi raja untuk satu jenjang waktu. 他看他自己是最重要的， Maka dia melihat dirinya adalah yang paling penting. 他没有把荣耀归给上帝， Dia tidak kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. 他注重他个人的名声， Dia lebih mementingkan akan reputasi nama 他 baiknya. 不是高举上帝的名声， Dan dia bukan meninggikan nama 他 Tuhan. 落在一个骄傲的形态里面。 Maka dia jatuh dalam sikap hati yang congkak dan sombong. 上帝责备他， Maka Tuhan menegur dia. 先知责备他， Maka nabi-nabi menegur dia. 他不愿意悔改， Dia tidak mau bertobat. 最后导致他被上帝拒绝， Maka akhirnya dia ditolak oleh Tuhan. 然后他很可惜的没有美满结束他的生命。 Kemudian sangat disayangkan, dia tidak mengakhiri hidupnya dengan sempurna. 第二个人就是所罗门， Dan orang yang kedua adalah Salomo. 他是一个很伟大的国王， Dia adalah seorang raja yang sangat agung. 国家非常的强盛， Maka kerajaan begitu kuat dan kokoh. 上帝把各种的钱财交给他， Maka Tuhan memberikan berbagai macam harta kekayaan kepada dia. 而且上帝给他超人的聪明智慧。 Dan Tuhan juga memberikan dia hikmah bijaksana yang melampaui daripada orang 他 banyak. 的聪明智慧影响了不是单单国内，但是国外也是影响到。 Dan hikmah bijaksana bukan hanya mempengaruhi rakyatnya, tetapi juga tersebar ke berbagai kerajaan. 当他的名声一时上高的时候， Waktu reputasi namanya semakin tinggi, 他得找各样各种的东西的时候， maka waktu dia mendapatkan hadiah bingkisannya begitu banyak, 他的心开始不专注在神的身上， maka hatinya mulai tidak fokus kepada Tuhan. 他爱这个世界， Dia cinta kepada dunia ini, 他熟悉那么多的女人， maka dia memperisi begitu banyak selir, 把他的心从神的面前带到别神的面前， maka dari hatinya yang dari Tuhan beralih kepada dewa-dewa yang lain. 他没有办法悔改， Dia tidak punya kemampuan, tidak berdaya untuk bertobat. 最后很可惜，他结束他的生命。 Dan akhirnya sangat disayangkan, dia harus demikian mengakhiri hidupnya. 第三个人名叫残孙， Dan tokoh yang ketiga adalah Simson. 从肚腹里面，上帝已经祝福了他， Maka dari kandungan ibunya Tuhan sudah memberkati dia, 给他一个很大的力量， memberikan dia satu tenaga kekuatan yang besar, 成为一个很成功的领袖。 maka menjadi seorang pemimpin yang sangat sukses. 从小他的生命献给上帝，给 Maka 上帝使 dari 用。 sejak bayi, sejak kecil, hidupnya sudah dipersembahkan, dipakai oleh Tuhan. 但是他
太过跟从他的肉身情欲。 Tetapi dia lebih menuruti hawa nafsu keinginan daripada jasmani emosinya. 上帝给他责备， Dan Tuhan menegur dia, 他不愿意听， dia tidak mau dengar. 最后他跟着他的情欲走， Dan akhirnya dia mengikuti hawa nafsunya. 他两个眼睛被人家挖出来， Dan kedua matanya dicongkel oleh musuh-musuhnya. 最后他死被一个建筑塌下来压 Dan 死他， akhirnya dia harus mati dari satu bangunan besar yang roboh menimpa dia. 非常的可惜。 Sangat-sangat disayangkan. 虽然他是一个很有名的人， Sekalipun dia adalah orang yang sangat terkenal, 很有恩赐的人， dia punya karunia yang besar, 但是他不愿意悔改， tetapi dia tidak mau bertobat. 所以他就导致这个失败。 Maka akhirnya dia jatuh gagal. 但是另一方面， Tetapi di lain sisi, 我们看到圣经人物，原来他们能够成功。 kita melihat tokoh-tokoh Alkitab yang lain, rupanya mereka bisa berhasil. 虽然他们在他们里面也是有一些的软弱， Sekalipun pada diri mereka juga ada kelemahan dan kekurangan. 比方说旧约里面的雅各， Misalkan Yakub dalam Alkitab Perjanjian Lama, 我们可以说他是一个骗子， kita boleh mengatakan dia adalah seorang penipu. 这个是不好的性格。 Ini satu sifat karakter yang tidak baik. 他曾经骗他的爸爸， Dia pernah menipu papanya. 他也是曾经骗他的哥哥， Dia juga pernah menipu kakaknya. 因为他这样的行为， Karena perbuatannya itu, 就导致他应该离开他的家庭。 maka dia terpaksa harus melarikan diri meninggalkan keluarganya. 他走到很远的地方， Dia pergi melarikan diri ke tempat yang jauh, 到他的那个舅舅的那边去， sampai ke tempat pamannya, 然后那边工作， dan dia bekerja di sana. 做了20多年， Dia sudah bekerja selama 20 tahun lebih di sana, 很辛苦的工作。 bekerja dengan susah payah. 但是雅各有一个倚靠上帝的心， Tetapi Yakub dia punya satu hati yang bersandar kepada Tuhan, 而且愿意抓住上帝的应许。 dan dia mau pegang janji Tuhan. 当他离开家庭的时候， Waktu dia harus meninggalkan kampung halamannya, 走到半路的时候， waktu dia menjalani perjalanan setengah jalan, 上帝曾经向他显现， maka Tuhan pernah menyatakan dirinya kepadanya, 对他说：“雅各，我是你的祖父的神，亚伯拉罕的神。 berkatanya kepada Yakub, saya adalah Allah daripada nenek moyangmu, Allah Abraham. 我要与你同在， Aku akan berserta dengan engkau. 我要祝福你一生的道路。” Aku akan memberkati seumur hidupmu. 雅各抓住这个上帝的应许， Maka Yakub dia pegang janji Tuhan 虽 ini. 然他的生命非常的艰难， Sekalipun kehidupannya begitu susah 但 payah, 是他愿意靠上帝。 tetapi dia mau bersandar kepada Tuhan. 最后他来到他哥哥的面前， Dan akhirnya dia datang kepada kakak kokonya ini. 他认他的错， Dia mengakui kesalahannya. 他愿意悔改， Dia mau bertobat. 他能够跟他的哥哥在一起，这个和睦过来， Dan dia boleh kembali berdamai dengan kokonya. 而且上帝很祝福他。 Dan akhirnya Tuhan benar sungguh memberkati 第 dia. 二个人，我们看大卫国王， Tokoh yang kedua kita melihat Raja Daud. 这个是一个很伟大的国王， Ini seorang raja yang begitu agung. 上帝祝福的人。 Orang yang diberkati oleh Tuhan. 大卫是一个写这个诗篇一个很伟大的这个诗人， Dan Daud adalah seorang pemazmur yang begitu agung menuliskan kitab-kitab Mazmur. 圣经里面有150篇的诗篇， Dan dalam Alkitab ada 125 Mazmur. 150篇， 150 Mazmur. 那一半可以说是大卫写的。 Dan setengahnya boleh katakan ditulis oleh Daud. 那大卫能够写那么多的诗， Dan Daud bisa menulis begitu banyak Mazmur. 是表明他灵命很丰富的经验。 Adalah menunjukkan bahwa kerohaniannya punya satu pengalaman yang begitu berkelimpahan. 他能够写那么多的诗歌， Dia bisa menulis begitu banyak puji-pujian. 是表明他跟上帝的关系非常的密切。 Itu menunjukkan bahwa relasinya dengan Tuhan begitu intim. 他是那么明白上帝心意的人， Dia adalah seorang yang sangat mengerti isi hati 他也是 Tuhan. 领受上帝应许的人。 Dia adalah seorang yang menerima janji-janji 上 Tuhan. 帝说：“透过你的后裔，要降生救主在这个世界。” Dan Tuhan mengatakan melalui keturunanmu akan lahir seorang juru selamat ke dalam dunia ini. 他是这样伟大， Dia adalah demikian agung. 但是他不是完全的人， Tetapi dia juga bukan orang yang sempurna. 他跟你跟我也是一样， Dia juga sama seperti saudara dan saya. 有他的软弱， Dia punya kelemahannya. 他也是落在罪恶里面， Dia juga hidup di dalam dosa. 而且圣经很清楚把它写出来。 Dan Alkitab dengan jelas sekali menuliskan 大
卫犯了什么罪？ Daud sudah melakukan perbuatan dosa apa saja. 除了杀人， Selain dia membunuh, 也是有犯奸淫的罪。 dia juga melakukan perbuatan dosa perzinahan. 圣经非常清楚写下来， Alkitab dengan jelas sekali menuliskan, 大卫有软弱， Daud dia punya kelemahan kekurangan. 但是在软弱里面， Tetapi di tengah-tengah kelemahan dan kekurangannya, 他愿意来到主的面前， dia mau datang ke hadirat Tuhan, 认他的罪， mengakui dosanya, 求上帝赦免他。 meminta Tuhan mengampuni dia. 所以在诗篇51篇那边说， Maka dalam Mazmur 51 berkata demikian. 大卫说：“主啊，我向你犯罪， Daud berkata, ya Tuhan, saya sudah berdosa kepadamu. 我做了那么大的罪， Aku sudah melakukan perbuatan dosa yang begitu besar. 我在你的面前不配了。 Aku di hadaratmu sungguh saya tidak layak. 求你愿意赦免我， Dan kiranya engkau berkenan mengampuni aku, 让我们的灵被重新被建立起来。 agar saya boleh kembali dibangunkan, dikobarkan kembali. 我不敢向你犯罪， Saya tidak berani lagi melakukan perbuatan dosa kepadamu. 因为大卫有这样的心， Karena Daud dia punya hati yang demikian. 所以上帝就赦免他，祝福他。 Maka Tuhan mengampuni dia, memberkati dia. 新约里面有一个名叫彼得， Di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada seorang nama yaitu Petrus. 他是一个伟大的使徒， Dia adalah seorang rasul yang agung. 他是传扬福音，上帝很颂用的人。 Dia adalah seorang yang begitu dipakai Tuhan, yang begitu berkobar-kobar mengabarkan Injil. 但是他也是不是完全的人。 Tetapi dia juga bukan seorang yang sempurna. 3次他否认耶稣， Dia 3 kali dia menyangkal Yesus. 在一个这个仆人的面前，他说我不认识 Di 耶稣。 hadapan seorang pegawai dia mengatakan saya tidak mengenal dia. 他有这样的软弱。 Dia punya kelemahan demikian. 当耶稣复活的时候， Tetapi waktu Yesus bangkit, 他也是曾经回到他的原来的事业，就是去打鱼。 maka dia juga pernah kembali kepada profesi yang lama sebagai seorang penangkap ikan. 所以上帝再呼召他回来， Maka Tuhan kembali memanggil dia untuk pulang kembali 叫他牧养上帝的羊群。 supaya dia menggembalakan domba-domba Tuhan. 彼得愿意聆听神的话， Dan Petrus dia menuruti mentaati permintaan Tuhan. 而且他为他的软弱痛苦， Dan dia karena kelemahan kekurangannya dia menangis. 求上帝给他力量， Dia meminta Tuhan memberikan dia kekuatan. 求上帝与他同在， Dia meminta Tuhan beserta dengan dia. 求上帝把能够克服他的软弱问题。 Dia minta Tuhan tolong berikan dia kekuatan boleh menaklukkan kelemahan dan juga 然 permasalahannya. 后他成为一个伟大的使徒，上帝重用的 Sehingga 人。 dia menjadi seorang rasul yang besar, yang agung, yang boleh dipakai Tuhan dengan luar biasa. 各位弟兄姐妹， Saudara sekalian, 上面2种的人， dan kedua kelompok orang itu 也是可以代表今天的基督徒。 dan juga bisa melambangkan mewakili orang Kristen pada zaman ini. 有一些的基督徒愿意悔改， Ada sekelompok orang Kristen mereka mau bertobat 他能够成功，能够成长，而且能够完美结束他的生 dan 命。 mereka bisa berhasil, mereka bisa bertumbuh, bahkan mereka bisa mengakhiri hidup mereka dengan sempurna. 但是另一方面， Tetapi di lain sisi 也是有一些的人 ada sekelompok orang juga 不愿意悔改， mereka tidak mau bertobat. 仍然在心里刚硬，不愿意回到主 Tetap 的 dalam 面前。 hati mereka mengeraskan hati, mereka tidak mau kembali berbalik kepada Tuhan. 所以上帝不断的呼吁我们，呼召我们，让我们愿意回到他的面 Maka 前。 Tuhan berkali-kali memanggil kita, bersuruh kepada kita agar kita kembali kepada Dia. 各位弟兄姐妹，悔改到底是什么意思呢？ Saudara, sebetulnya apa arti daripada pertobatan? 第一的意思就是我们愿意把我们的心敞开在主的面前， Artinya pertama hati kita mau terbuka di hadirat Tuhan. 而且我们愿意上帝来引导我们，带领我们前面的道路 Dan。kita rela mau Tuhan yang menopang, menuntun perjalanan kita di depan. 好像诗篇139篇，刚才我们看的那段的经文， Seperti Mazmur 139 yang kita baca tadi. 大卫这样说 Daud berkata demikian, 神啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念，看在我里面有什么恶行，引导我走这个永生的道路。 Selidiki aku ya Allah dan kenalah hatiku.
Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini adalah doa Raja Daud di hadapan Tuhan. 这个是大卫在上帝面前的祷告。 Ini adalah doa Raja Daud di hadapan Tuhan. 他不是说主啊，求你看我已经做了这个，我 Dia 已经做了 bukan 那个。 mengatakan ya Tuhan lihatlah saya sudah melakukan itu dan ini. 但是他说主啊，求你监察我的思想， Tetapi dia mengatakan ya Tuhan selidikilah pikiranku. 监察我的心意， Selidikanlah isi hatiku. 看我走的路 Dan- 是不是已经歪了？ Lihatlah apakah jalanku sudah serong. 求你引导我走在你的正路， Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal di dalam kebenaran-Mu. 表明大卫愿意把他的心敞开在主的面前， Menunjukkan bahwa Daud dia rela membuka hatinya di hadirat Tuhan. 而且求主引领指导他前面的道 Dan 路。 meminta Tuhan menuntun, menunjukkan jalannya di depan. 当我们看诗篇139篇的时候， Waktu kita melihat Mazmur 139 ini 讲到上帝是无所不知的上帝， berbicara bahwa Tuhan yang Tuhan yang Maha Tahu, 他是全能的主， Dia Tuhan yang Maha Kuasa. 他是创造我们这个人的主， Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita manusia 所以 ini. 他了解我们的心意。 Maka Dia mengerti isi hati pikiran kita. 我们还没有讲出的话， Kata-kata yang belum kita 他已 ucapkan. 经知道我们的思想有什么东西。 Dia sudah tahu pikiran kita ada apa. 在这个全能、这个无所不知的神的下面， Di hadapan, di bawah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Tuhan yang Maha Tahu ini. 所以大卫把他的心敞开，求主来引导带领。 Maka Daud dia membuka hatinya, memohon, mengundang Tuhan yang menuntun, yang memimpin. 这个是一个很好的一种属灵榜样。 Dan ini merupakan satu contoh teladan yang baik dalam kerohanian. 是否我们曾经好像大卫在上帝的面前说： Apakah kita pernah seperti Daud, kita di hadapan Tuhan kita mengatakan, 求主来监察我的心思意念。 biarlah Tuhan menyelidiki isi hati dan pikiran kita. 悔改是从我们心里愿意敞开，愿意聆听上帝的话。 Dan pertobatan diawali pada hati kita mau terbuka dan kita mau mendengarkan suara Tuhan. 今天基督徒的问题是什么呢？ Dan hari ini problema daripada orang Kristen adalah apa? 我们不愿意敞开， Kita tidak mau membuka pintu hati kita. 我们常常把罪恶隐藏在我们里面。 Kita seringkali menyimpan dosa di dalam hati kita. 我们不要坦然对上帝说： Kita tidak mau dengan terbuka kita berkata kepada Tuhan, 求你监察，求你引导。 Engkau selidiki hatiku, Engkau pimpin tuntun langkahku. 这个是我们的问题， Inilah problema kita, 导致我们没有办法悔改。 sehingga membuat kita tidak bisa bertobat. 但是我们要学习大卫， Biarlah kita boleh belajar seperti Daud. 愿意把心敞开在主的面前 Kita。mau terbuka, hati kita terbuka di hadapan Tuhan. 有一个故事， Ada satu cerita 讲到一个家庭， berbicara satu keluarga. 有2个男的孩子， Ada 2 anak putra. 一个是4岁，第二个是8岁。 Satu berusia 10 tahun, satu berusia 8 tahun. 有一天，他的父母要出外， Satu kali orang tua mereka mau keluar kota. 就对这个2个小孩子说 Maka berkata kepada kedua putranya ini, 爸爸妈妈可能比较晚才能够回 Papa 家， mama mungkin akan agak malaman baru pulang. 所以请你2个人好好照顾这个家。 Maka tolong kalian berdua itu jaga rumah baik-baik. 讲了清楚 Bicara dengan jelas, 啊，他们就走了。 maka mereka pergi. 那2个孩子很乖的开始这个照顾这个家， Kedua putra itu begitu nurut, awalnya itu mulai menjaga rumah. 但是他们做不久， Tapi mereka lakukan tidak lama. 弟弟看到在角落那边有一这个球， Adiknya melihat di pojok itu ada satu bola. 他就把球拿就丢 Maka 给 dia 他的 ambil 哥哥， bola, dia lempar kepada kokonya. 哥哥再丢回去， Koko lempar balik lagi. 弟弟用脚踢给哥哥， Dan adiknya dengan kakinya dia tendang bolanya kepada kokonya. 哥哥用脚再踢回来， Koko dengan kakinya tendang kembali. 所以这个弟弟以为他是罗纳多，他就用大力的脚踢那个球， Adiknya kira dia Ronaldo dengan kaki yang cukup tendang yang keras dia tendang bola itu. 就撞在这个墙壁的那个时钟， Maka kena jam dinding itu. 是爸爸从欧洲买回来的， Adalah yang papa beli dari Eropa. 常常叫孩子要看好这个时钟， Dan seringkali minta anak itu jaga baik-baik jam dinding itu. 跌下来 Jatuh, 破晓，hancur.
破掉的时候呢， waktu hancur 那这个小孩子知道他们做错了。 dan ketua anak ini tahu sadar mereka sudah berbuat salah. 当然弟弟是错的比较 Tentu 大， saja adiknya itu kesalahannya lebih besar. 但是哥哥也是不能够逃避这个责任。 Tapi kokonya juga tidak bisa terhindar daripada tanggung jawab ini. 那怎么办呢？ Lalu bagaimana? 他说我们两个人假装不知道。 Mereka mengatakan kita pura-pura tidak tahu aja. 所以爸爸妈妈回来的时候， Maka waktu papa mama pulang 他们两个人在房间里面睡觉， dan mereka tidur di kamar, 把冷气开得很冷， mereka buka airconnya dingin sekali. 用棉被把它盖起来。 Maka mereka tutup dengan selimut. 所以当爸爸回来的时候， Waktu papa mamanya pulang 吓到一下， dan kaget sedikit. 这个时钟为什么跌下来？ Mengapa jam dinding itu jatuh? 找这个两个孩子， Cari kedua anak ini. 问他说什么人把这个时钟 Tanya 弄 siapa 下 yang 来？ menjatuhkan jam dinding ini. 哥哥对弟弟说， Kokonya berkata pada adiknya. 弟弟说不知道。 Adik bilang nggak tahu. 弟弟对哥哥说， Adiknya bertanya pada kokonya. 哥哥也是说不知道。 Koko juga bilang nggak tahu. 他们不要承认， Mereka tidak mau mengakui. 那父母也是没有根据，所以没有 Orang 办法刑 tuanya 罚他。 tidak ada bukti, maka tidak bisa menghukum mereka. 哥哥说，可能很大的老鼠从那边经过， Koko 痛了给 mengatakan 他。 mungkin tikus yang besar lewat di sana nabrak. 他父母说，我们住了这么多年，没有这么大的老鼠可以就把 Orang 它种 tuanya 下来的。 mengatakan kita sudah tinggal rumah ini sekian tahun tidak ada tikus yang besar itu nabrak sana. 所以心里不能够相信， Maka hatinya tidak bisa percaya. 有一种的怀疑， Ada satu curiga. 但是没有什么 Tapi 根据来做他 tidak 的 ada 孩子。 satu bukti untuk menyalahkan anaknya. 然后过了几天， Kemudian lihat berapa hari. 他们两个兄弟去上学， Dan kedua kakak adik itu mereka ke sekolah. 走到半路的时候， Waktu sampai setengah jalan. 哥哥说：“你爸爸给你的2万吨，1万给我，你可以只有用1万。” Kokonya mengatakan papa kasih kamu kan 20.000, 10.000 kasih saya, kamu hanya boleh pakai 10.000. 那弟弟说：“哪里可以？这个是公平的，你2万我 Adiknya 2 mengatakan 万。” mana boleh, ini kan adil, kamu 20.000, saya 20.000. 他跟我说：“如果你不给我，我会告诉爸爸你 Kokonya 把 kasih 这个 tahu 时钟 kamu 给。” tidak kasih saya mau kasih tahu kan kepada papa mama. 哇，他很快就给他1万。 Maka langsung dia kasih 10.000. 明天再来， Besok lagi, 每天这样子。 setiap hari begitu. 回到家吃饭的时候， Sampai rumah waktu makan. 叫他的弟弟洗盘碗。 Dan minta adiknya yang cuci mangkok piring. 如果你不要洗的话， Kalau kamu tidak mau cuci, 我要把事情告诉爸爸。 saya akan kasih tahu ceritanya 他 kepada 就慢 papa. 慢，他就快快洗。 Maka dia cepat-cepat cuci. 到一个地步， Sampai satu waktu, 这个弟弟忍不下了。 adiknya tidak tahan lagi. 如果我一直下去的话， Kalau saya terus begini lagi, 我的心里会这个崩溃， dan adik saya bisa burn out. 没有办法面对前途。 Saya tidak bisa menghadapi masa depan. 我一定要跟爸爸讲清楚。 Saya harus menjelaskan dengan jelas kepada papa. 有一天爸爸回来， Satu kali papanya pulang. 他很用高兴的心迎接爸爸， Dan dengan hati yang senang dia sambut papanya. 把爸爸的袋子带到房间， Maka dia bawa tasnya taruh di kamar. 然后给他一罐这个很冷的 Coca-Cola 给他喝。 Kemudian kasih satu kaleng Coca-Cola dingin untuk diminum papanya. 那当爸爸喝这个 Coca-Cola 的时 Waktu 候， papanya minum Coca-Cola itu, 他说：“爸爸，这个是我打破的。 dia bilang, papa ini yang saya jatuhkan, yang hancur ini. ”虽然爸爸生气， Sekalipun papa itu marah, 但是手里就有这个 Coca-Cola， tapi karena ada Coca-Cola di tangannya, 会骂他的孩子 dan dia tidak marah anaknya. 骂他的孩子， Dia marah anaknya, 但是没有打他。 tapi tidak pukul dia. 事情过了时候呢， Dan setelah waktunya berlalu, 明天哥哥说：“你把1万给我。” besok kokonya bilang, kamu kasih saya 10.000 ya. 他说：“不要， Dia bilang, nggak mau. 我跟爸爸讲。 Saya kasih tahu papa loh. ”他说：“请你讲。” Dia bilang, silakan kasih tahu. 哇，他的哥哥吓一下， Dan kokonya kaget setengah 以 mati. 为他昨天吃了什么错药 Kiranya dia kemarin salah makan obat apa. 他勇敢讲这个 Dia 东西。 dengan berani menceritakan kejadian 哦， itu. 原来他已经跟爸爸讲清 Oh, 楚了， rupanya dia sudah jelaskan kepada papanya. 心里的重担已经脱下， Beban dalam hatinya sudah ditanggalkan, 他 dilepaskan. 能够把事情解决， Dia bisa menyelesaikan masalahnya 因为坦白在主的面前。 karena dia jujur di hadapan Tuhan. 我们与上帝的关系也是如此， Relasi kita dengan Tuhan juga sama demikian. 有的时候我们把罪放在心中， Kadang-kala kita menyimpan, menaruh dosa dalam hati 不 kita. 愿意跟上帝讲， Kita tidak mau ceritakan, 成为 kasih tahu 心 Tuhan. 中的主的力量。 Maka menjadi satu kekuatan dalam hati kita. 悔改是从我们愿意把心里的话跟上帝讲。 Dan pertobatan dimulai di awal daripada kita mau berbicara kepada Tuhan. 求主看在我们里面心思意念一切所做的， Bahwa Tuhan, kita mengundang, meminta Tuhan melihat
hati dan pikiran dan segala sesuatu yang kita lakukan, 才有一些的改变。 maka baru ada satu perubahan. 第二方面， Bagian yang kedua, 悔改是讲到一种愿意改变的心。 bahwa pertobatan bicara dengan satu hati yang mau berubah. 当我们看以弗所书第4章的时候， Waktu kita melihat Efesus pasal yang keempat, 特别21到24节， khusus ayat ke-21 sampai ke-24, 讲到我们要脱下旧人， berbicara kita harus menanggalkan manusia lama 还有穿上新人。 dan mengenakan manusia baru. 我们在耶稣基督里面， Kita di dalam Yesus Kristus, 把旧的人放下， maka kita menanggalkan manusia lama 穿上新的人。 dan kita mengenakan manusia baru. 当我们讲到悔改的时候， Dan waktu kita bicara tentang pertobatan, 不是单单讲到思念或者心里的这种愿意的问 dan 题， bukan hanya bicara tentang pikiran kita atau satu hati yang mau dan rela, 但是有一个很具体的行动， tetapi ada satu tindakan yang konkret, 人家能够看得见的， maka sesuatu yang bisa kelihatan 人家能够体会到的。 dan orang lain bisa merasakan. 所以圣经说要离开旧人，穿上新人。 Maka kita mengatakan kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. 旧人就是一些旧的不好的习惯。 Manusia lama itu adalah satu kebiasaan-kebiasaan buruk. 我们喜欢骗人，喜欢打人， Dan kita suka menipu, kita suka memukul. 这个都要放下， Maka semua harus kita tanggalkan. 要穿戴一个新的人出来。 Dan kita harus mengenakan satu manusia yang baru yang muncul. 而且这种的改变 Dan perubahan ini 要从我们的心里开始。 harus dimulai pada isi hati pikiran kita. 我们的心愿意改变， Waktu hati kita mau berubah 我们愿意把我们的思想更新。 dan kita mau mentransformasi pikiran kita, 圣灵透过上帝的话 maka Alkitab melalui firman Tuhan, 来在我们的心里工作。 maka dia bekerja melalui hati kita 我们愿意谦卑在主的面前， dan kita mau rendah hati di hadirat 用 Tuhan. 信心来接受。 Dengan iman kita terima, 所以我们的心理思想就先有改变， maka hati kita, pikiran kita terlebih dahulu ada satu transformasi, 就发出一种新的生命， maka akan muncul satu hidup yang baru. 穿戴上一个新的性格， Maka kita mengenakan satu karakter yang baru, 就是耶稣基督的性格。 yaitu karakter daripada Yesus Kristus. 所以基督徒的改变 Maka perubahan daripada orang Kristen 不是单单外表的改变， bukan hanya perubahan daripada lahiriah saja. 做给别人看的改变， Yang kita lakukan, kita tujukan untuk dilihat orang satu perubahan demikian. 是先从我们里面的改变。 Tetapi dimulai pada seluruh perubahan internal kita. 有圣灵在我们里面工作， Ada Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. 有神的话光照我们的心， Ada firman Tuhan yang mengiluminasi hati kita. 有神的话来引导我们的思想， Ada firman Tuhan yang menuntun pikiran kita. 里面有所改变， Maka di dalam diri kita ada perubahan. 就带出外面的行动， Maka itu akan membuat satu perubahan tindakan eksternal. 人家能够看得到这个跟别人不一样， Maka orang lain bisa melihat itu berbeda dengan orang lain. 因为基督有在他的心。 Karena Kristus ada di dalam hatinya. 在靠近博国深度这个地皮， Maka tanah yang dekat Bogor Sentul 有一个戒毒所，名叫突破的戒毒所。 ada satu tempat rehab, yaitu rehab breakthrough. 那这个戒毒所为什么被建立起来 Dan 呢？ mengapa panti rehab itu bisa dibangun? 是有一个曾经跌入吸毒的人， Ada seorang yang pernah jatuh dalam kehidupan narkoba. 活在黑暗， Dia hidup dalam kegelapan, 行为败坏。 perbuatannya begitu rusak dan jahat. 但是有一天， Tetapi satu hari 他见到耶稣， dia bertemu dengan Yesus. 他的生命得到改变， Hidupnya mengalami perubahan 圣灵改变他的心， dan Roh Kudus merubah hatinya 神的爱充满他的心， dan kasihnya memenuhi hatinya. 他归向耶稣， Dia berpaling kepada Yesus. 把生命献给耶稣。 Maka dia persembahkan hidupnya kepada Yesus. 当他有这样改变之后呢， Dan setelah dia punya perubahan yang 他 demikian, 要把这个爱活出来， maka dia mau menghidupkan kasih ini. 把他的新的生命活出来 Dia，mau menghidupkan hidup yang baru ini. 所以他就建这个戒毒所， Maka dia membangun panti rehab ini 来帮助其他的人。 untuk membantu menolong orang-orang yang lain. 外面有很多的人 Di luar ada begitu banyak orang. 落在吸毒， Mereka jatuh dalam kehidupan 没有 narkoba. 办法出来， Mereka tidak bisa bangkit kembali. 活在痛苦里面。 Mereka hidup dalam penderitaan. 这个人愿意帮助， Dan orang ini dia rela untuk membantu. 把他带到主的面前， Maka membuat mereka datang hadapan Tuhan.
Tuhan. 当人看到这个人愿意这样做的 Dan 话， waktu orang lain melihat bahwa orang itu rela melakukan pelayanan demikian, 知道这个人跟一般的人不一样， dan tahu orang itu berbeda dengan kelompok orang yang lain, 因为他的生命经过改变， karena hidupnya sudah mengalami perubahan. 里面有改变， Di dalamnya ada perubahan, 活出外面的真理出 maka 来， menghidupkan satu kehidupan kebenaran secara eksternal, 就影响许多的人。 maka mempengaruhi begitu banyak orang. 今天如果你我真正悔改的话， Dan hari ini kalau sudah saya sungguh-sungguh kita bertobat, 那我们的家人一定会看得到， maka anggota keluarga kita pasti bisa melihat, 你的太太会体会到， istrimu bisa menyelami, 你的丈夫会看得见， dan suaminya bisa melihat dengan jelas, 你的儿女会知道， dan anak-anakmu bisa tahu 你不一样， kamu sudah berbeda, 你有悔改， kamu ada satu pertobatan, 因为你的心已经更新了， karena hatimu sudah 你 ditransformasi, 的言语就有改变， maka tutur katamu ada perubahan, 你的心态就有改变， dan sikap hatimu ada perubahan. 这个是所谓悔改带出一个新的生命，改变的生 Dan 命。 itu satu perubahan mendatangkan satu hidup yang baru, satu hidup yang mengalami transformasi. 最后一点， Poin yang terakhir, 悔改是带给我们生命一种新的方向。 pertobatan itu memiliki arah hidup baru dalam Kristus. 以前我们是活在这个世界， Dulu kita hidup dalam dunia ini 跟着这个世界的潮流而走。 dan kita mengikuti arus dunia ini. 当我们在基督耶稣里面， Waktu kita dalam Yesus Kristus, 他改变我们的心思， Dia sudah merubah hati pikiran 我们 kita, 的生命就有改变。 maka hidup kita ada perubahan. 所以在彼得前书第2章那边告诉我 Maka 们， dalam 1 Petrus pasal kedua berkata demikian, 上帝在他的肉身担当我们的罪过， maka Tuhan melalui tubuh dagingnya itu menanggung segala dosa dan kelemahan kita. 这个就是我们要纪念所谓的受难节主要的这个真理就在那 Dan 边。 itulah kebenaran yang mau kita peringati pada hari kesesaran Tuhan, pada hari Jumat 耶 Agung. 稣用他的身体担当我们的罪过， Maka Yesus dengan tubuhnya itu menanggung segala dosa pelanggaran kita, 解决我们罪的问题， menyelesaikan segala problem dosa kita. 我们就不可为罪而活， Maka kita tidak lagi hidup untuk dosa, 但是要为上帝而活， tetapi kita hidup untuk Tuhan, 而且为真理来活。 dan kita hidup untuk kebenaran. 因为主耶稣的鞭伤， Dan karena bilur-bilurnya, 他被人家鞭打， maka dia dicambuk, 他头里出血， maka darahnya mencucurkan darah 他手里出 kepalanya, 血， maka tangannya 他 mencucurkan darah, 脚也出血， kakinya juga mencucurkan darah, 是为了救赎我们， maka adalah untuk menyelamatkan 洗 kita, 净我们的罪。 untuk membersihkan dosa kita. 所以今天我们活在这个世界 Maka，hari ini kita hidup dalam dunia ini, 不可以为罪而活， maka kita tidak boleh lagi hidup untuk dosa, 但是要为真理而活。 tetapi kita harus hidup untuk kebenaran. 这个是在耶稣基督里面 Itu adalah hidup di dalam Yesus 有一 Kristus. 个新的方向， Ada satu arah tujuan yang baru, 不跟着世界潮流而 dan 走， kita tidak berjalan menurut arus dunia ini, 但是为上帝的真理而活。 tetapi kita hidup untuk kebenaran Tuhan. 今天我们来到主的面前， Hari ini kita datang ke hadirat 我 Tuhan. 们审查我们每一个人， Biarlah kita menyelidiki isi hati 是 kita. 否我们真的为真理而活？ Apakah kita sungguh-sungguh kita hidup untuk kebenaran? 就是检查我们的生命是否像耶稣的生命一样 Yaitu。kita menyelidiki hidup kita apakah seperti hidup Kristus. 因为耶稣的生命是为真理而活， Karena hidup Kristus adalah hidup untuk kebenaran. 所以我们要把我们的生命跟耶稣的生命做一个对比， Maka kita harus membandingkan hidup kita dengan satu perbandingan dengan hidup 我们 Yesus. 就能够看到我们真的今天有没有为真理而 Maka 活。 kita bisa melihat dengan jelas apakah kita hari ini ada sungguh-sungguh hidup untuk kebenaran. 是否我们面对试探，好像耶稣这样克服试探呢？ Adakah ketika kita menghadapi cobaan godaan, apakah kita menaklukkan cobaan godaan seperti Yesus 是否我 demikian? 们今天祷告的生活有像耶稣这样祷告的生活呢？ Apakah kehidupan doa kita hari ini seperti kehidupan doa daripada Yesus? 今天我们对待别人是否像耶稣对待别人这样 Dan 吗？ hari ini waktu kita memperlakukan orang lain, apakah kita sama seperti Yesus memperlakukan orang lain 我 demikian? 们用我们的嘴唇是不是像耶稣基督用他的嘴唇 Dan kita memakai mulut bibir kita, apakah sama seperti Yesus memakai mulut bibirnya 来传讲上帝的话语， untuk mengabarkan firman 也 Tuhan, 表达上帝的大爱？ untuk menyatakan kasih Tuhan yang besar? 我们顺服上帝的心， Kita taat kepada
Tuhan. 是否像耶稣这样顺服上帝， Apakah sama seperti Yesus yang demikian taat kepada Allah Bapa, 愿意死在十字架上？ yang rela mati di atas kayu salib? 当我们跟耶稣对比的时候， Waktu kita membandingkan dengan Yesus, 我们就知道我们是否已经为上帝 maka 而活， kita bisa tahu, kita sadar apakah kita sudah sungguh hidup di hadapan Tuhan. 为真理而活， Kita hidup untuk kebenaran. 不断把我们的生命建在真理里面。 Kita terus-menerus membangun hidup kita di atas kebenaran. 每一天我们起来的时候， Setiap kali waktu kita bangun pagi, 我们想的是什么呢？ apa yang kita pikirkan? 我们想，我们今天怎么样能够行在神的真理里 Kita 面？ berpikir apakah kita hari ini bagaimana kita bisa berjalan dalam kebenaran Tuhan. 当我跟人讲话的时候， Waktu kita berbicara, kita ngobrol dengan orang lain. 当我做生意的时候， Waktu kita berbisnis, 当我跟人家吃饭的时候 waktu，kita makan bersama dengan orang lain, 当我们在办公室工作的时 waktu 候， kita bekerja di kantor, 是否我们有像耶稣这样子吗？ apakah kita sama seperti Yesus demikian? 所以我们不断在主的面前恳求， Maka bila kita terus-menerus kita berdoa, kita mohon di hadapan Tuhan. 求主给我们力量， Kita minta Tuhan 一天比一天更好， supaya sehari demi sehari lebih baik, 能够活在真理里面。 bisa hidup di dalam kebenaran. 各位弟兄姐妹， Saudara, 再过几个礼拜，我们要迎接这个受难节跟复 beberapa 活 minggu 节。 lagi kita akan memperingati Jumat Agung dan Hari Paskah. 这个是两个很伟大的日子， Ini merupakan 2 hari yang sangat agung. 所以我们要好好预备我们的心， Maka kita harus dengan baik-baik mempersiapkan hati kita 让我们透过这个节日，真的生命得着更新。 agar kita melalui kedua hari raya ini sungguh-sungguh hidup kita mengalami satu transformasi. 我们更亲近上帝。 Kita semakin dekat dengan Tuhan. 当我们纪念这个受难节的时候， Dan waktu kita memperingati hari kesengsaraan Tuhan, 我们就是纪念一个很重要的真理 kita： memperingati satu kebenaran yang sangat penting. 耶稣基督的大爱， Kasih Tuhan yang begitu besar 耶稣基督里面的赦免， dan pengampunan dalam Yesus Kristus 大过我们一切的罪过。 yang lebih besar daripada segala dosa kita. 虽然我们不好， Sekalipun kita tidak baik 我们重复会犯错， dan kita berulang-ulang kali melakukan dosa, 但是耶稣的爱和耶稣的赦免， tetapi kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan 比我们的过犯更大。 lebih besar daripada apa kesalahan kita dan pelanggaran kita. 所以这个是我们的盼望， Maka itulah pengharapan 人 kita 生的出路。 dan jalan keluar dalam kehidupan kita. 如果耶稣的爱没有比我们的过犯更大的 Dan 话， kalau kasih Tuhan tidak lebih besar daripada dosa pelanggaran kita, 如果耶稣的赦免没有比我们的过犯更 kalau 大的话， pengampunan Tuhan tidak lebih besar daripada dosa dan pelanggaran kita, 我们所有的人就没有盼望， maka semua kita tidak ada 因为我们 pengharapan. 没有办法解决我们的问 Karena 题。 kita tidak mampu menyelesaikan problem dosa 但 kita. 是因为十字架 Tetapi karena kayu salib 有这么大的恩典， ada anugerah yang begitu 有 besar, 那么奇妙的爱， ada kasih yang begitu 所以我 ajaib, 们勇敢来到他的面 maka 前， kita dengan berani kita datang ke hadiratnya 让上帝赦免我们。 agar Tuhan mengampuni kita. 当我们纪念复活节的时候， Waktu kita memperingati hari Paskah 我们相信耶稣复活的大能， dan kita percaya kuasa kebangkitan Kristus 比我们一切的软弱更大。 lebih besar daripada segala kelemahan kita. 大卫有他的软弱， Daud dia punya kelemahannya, 保罗有他的软弱， Paulus dia punya 彼 kelemahannya, 得有他的软弱， Petrus dia punya kelemahannya, 你有你的软弱， saudara punya kelemahan 我也 saudara, 是我的软弱。 saya juga punya kelemahan saya. 但是耶稣复活的大能， Tetapi kuasa kebangkitan Kristus 比我们一切的软弱更大， lebih besar daripada segala kelemahan 能 kita, 够托住我们， yang bisa menopang kita, 能够克服解决我们的 yang 软弱。 bisa menaklukkan menyelesaikan segala kelemahan 所以我 kita. 们要常常来到主的面前， Maka kita harus seringkali datang ke hadirat 把 Tuhan. 生命交在他的手中， Kita serahkan hidup kita ke dalam tangan 用 Tuhan. 信心依靠他， Dengan iman kita bersandar kepada Dia. 我们就能够勇敢面对前途， Maka kita dengan berani kita bisa menghadapi masa depan 活 kita. 这一个充满盼望的生命。 Kita menghidupkan satu hidup yang penuh dengan pengharapan. 让今天我们来到主的面前 Dan，biarlah kita hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. 在主的面前打下结 Di 局。 hadapan Tuhan kita, biarlah kita bertekad demikian. 我们审查自己， Kita mengintrospeksi diri. 是否我们过的日子，我们愿意敞开在主的面前？ Apakah hari-hari yang kita lewati, kita mau membuka hati kita. 我们愿意像大卫， Dan kita mau seperti Daud. 求上帝检查我们的心 Kita 思意念。 meminta Tuhan menyelidiki hati, isi hati dan pikiran kita. 第二方面， Hal yang kedua, 我们把我们的眼目
看在耶稣的十字 Kita 架， mengarahkan mata pandangan kita kepada salib Kristus. 而且仰望他复活的大能。 Dan kita berharap pada kuasa kebangkitan Kristus. 这个是我们每一天的力量， Inilah kekuatan kita setiap hari. 这个是一个得胜生命的途径， Dan itu adalah satu jalan yang bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan. 是上帝预备给我们的。 Adalah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. 愿上帝祝福我们。 Kiranya Tuhan memberkati kita. 我们低头祷告。 Mari kita tundukkan kepala berdoa. 亲爱的父神，我们感谢你， Allah Bapa, kami ucapkan syukur terima kasih. 在预备心迎接受难节跟复活 Dalam 节的 kami 时候， mempersiapkan hati kami menyambut hari Paskah dan juga hari Jumat Agung. 求你帮助我们，让我们的眼目看在你的十字架， Dan kiranya Engkau tolong kami supaya mata hati kami ditujukan kepada salib-Mu. 而且相信你复活的大能， Dan kami juga percaya kuasa kebangkitan-Mu. 我们的生命就有盼望。 Dengan demikian hidup kami menjadi punya pengharapan. 主啊， Ya Tuhan, 你看在我们的心思意念， biarlah Engkau melihat menyelidiki isi hati dan pikiran 在 kami. 任何的地方有错过， Dalam hal-hal apa kami ada dosa dan pelanggaran. 求你赦免我们， Kiranya Engkau ampuni kami. 引导我们前面的道路， Engkau tuntun jalan kami di depan. 听我们祷告， Dengarlah seru doa kami. 奉了耶稣基督的圣名祈， Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa memohon. 阿门， Amin. 阿门，谢谢。